yang datang ke Mekah, bertemu dengan pemimpin-pemimpin Mekah untuk menghasut pemimpin-pemimpin Mekah supaya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjatuhkan kerajaan Islam yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Apabila pemimpin-pemimpin Quraisy musyrikin bertanyakan ulama-ulama Yahudi ahli kitab, oleh kerana kamu adalah orang yang tahu berkenaan dengan kitab nabi-nabi zaman dahulu, maka kami nak tahu di dalam perkelahian, di dalam peperangan di antara kami dan Muhammad ini, siapa yang betul, siapa yang salah. Ulama-ulama Yahudi yang tahu berkenaan dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup berbohong, menyatakan kamulah yang betul, Muhammad yang sesat. Kamulah yang sebenar, Muhammad yang salah. Mereka sanggup bercakap demikian dan berkata demikian. Termasuk juga di kalangan padri-padri Kristian, di mana padri-padri Kristian mendapat bayaran daripada penganut agama Kristian. Di antaranya ialah bayaran untuk mengampun dosa. Kerana padri-padri ini mendakwa mereka adalah wakil daripada Tuhan, boleh mengampun dosa di kalangan manusia yang berdosa, dengan syarat manusia yang berdosa itu membayar kepada padri. Mereka menganggap dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hilanglah duit yang mereka dapat itu. Yang mereka mahu ialah duit yang dibayar, walaupun di atas dasar kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Mereka itu tidaklah mereka makan ke dalam perut-perut mereka melainkan api neraka. Duit yang mereka dapat itu ialah duit haram. Duit menegakkan kebatilan. Duit menyembunyikan yang hak. Menyembunyikan yang benar. Duit itu dibeli makanan, masuk dalam perut. Perut mereka akan dibakar dengan api neraka. Termasuklah juga duit yang digunakan untuk pakaian, akan menjadi pakaian api neraka pada hari kiamat, yang membalut tubuh mereka. Termasuklah apa sahaja yang digunakan daripada duit itu akan menjadi api neraka yang membakar mereka pada hari kiamat. Para ulama mengatakan termasuklah juga duit riba, duit menipu orang, duit rasuah, dan apa saja duit yang haram, duit anak yatim, diambil dengan cara batil, semuanya akan menjadi umpan api neraka yang membakar perut orang yang melakukan dan memakannya pada hari kiamat. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Di mana diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Berkata-kata dengan penuh rahmat. Apabila Allah membisikkan kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan dosa di atas dunia dahulu, dan dia menyembunyikan dosa itu. Dalam masa yang sama dia beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah, tetapi dia tidak sempat bertaubat. Lalu Allah bertanya kepadanya pada hari kiamat kelak, dengan membisikkan pada telinganya. Dia mendengar kata-kata Allah, kata-kata yang layak dengan Allah, yang tidak sama dengan makhluk. Allah bertanya kepadanya, wahai hamba-Ku, adakah benar kamu telah melakukan dosa ini pada hari begian dan waktu begian? Lalu orang yang beriman itu dengan rasa takut kepada Allah menjawab, ya wahai Tuhanku, sebenarnya aku melakukan dosa ini. Lalu Allah mengurniakan rahmat dan keampunan kepada orang yang beriman. Dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya tidak didedahkan di tengah khalayak ramai. Berbeza dengan orang yang berbangga dengan dosa, sudahlah tidak bertaubat, bermegah dengan dosa yang dia buat.
Dosa tu dia iklankan kepada orang. Diumum kepada orang. Dengan berani, dengan terbuka pula. Apa lagi dosa yang dibuat di stadium. Disiur dalam TV, disiur oleh media. Bermegah dengan dosa itu. Orang ni jaga akan diumumkan dosanya pada hari kiamat. Di tengah khalayak ramai. Akan diumumkan. Dalam ayat yang kita baca ini. Walaupun berkait dengan orang Yahudi. Termasuk juga orang Kristian. Termasuk juga orang Islam. Yang menyembunyikan perkara yang benar. Kerana mahu kepada duit. Mahu kepada pangkat. Mahu kepada kedudukan. Semuanya akan menjadi makanan. Yang berbentuk api neraka. Yang membakar tali perut. Pada hari kiamat. Dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Tidak mendapat rahmat. Tidak mendapat keampunan. Tidak mendapat kasihan belah daripada Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan ia tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Di mana orang-orang yang beriman dibersihkan dosanya dengan istighfar. Dibersihkan dosanya dengan amal kebajikan yang dia buat. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Firman Allah Ta'ala dalam Quran. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal yang baik itu menghapuskan amal-amal yang jahat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah amal yang baik itu, amal yang jahat itu dengan amal yang baik. Nescaya amal yang baik itu menghapuskan dosa amal yang jahat. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Adapun mereka yang menyembunyikan perkara yang benar, sanggup menentang Islam, mereka ini tidak dihapuskan dosanya dengan amal yang saleh. Kenapa? Kerana imannya batal. Imannya batal. Dibatalkan iman oleh Allah Ta'ala. Dia lawan Islam. Apalagi dia tahu Islam. Dia reti Islam. Tiba-tiba dia lawan Islam. Dia menentang Islam. Kalau di zaman Nabi SAW, menentang Nabi SAW. Kalau di zaman sekarang, menentang orang yang nak ke Islam. Orang nak ke Islam. Nak menjalankan syariat Allah Ta'ala. Yang jelas dalam Quran, jelas dalam hadis, dia lawan. Padahal dia tahu. Orang ni jawabnya, imannya batal. Bila imannya batal, maka amalannya tidak sah. Hajinya tidak sah. Puasanya tidak sah. Semayangnya tidak sah. Zakatnya tidak sah. Zikirnya tidak sah. Istighfarnya tidak sah. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak membersihkan dosa mereka. Dosa mereka tidak boleh dibersihkan. Walahum azabun alim. Dan mereka pula beroleh azab sengsara yang tidak terperi sakitnya. Iaitulah azab neraka pada hari kiamat.